rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 33 baris atas sekali. Muka surat 33 baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Umpamanya apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala. Umpamanya tu kalau hak Jawi dia letak koma. Tahu? Letak koma. Hak Jawi bukan titik tau. Letak koma pun tak apalah. Umpamanya apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, artinya jangan. Wala, nak comanya ada dan jangan. Wala, wa dan. La nahi dengan makna jangan. Wala dan jangan, gitulah. Wala taqrabuz zina, artinya arti firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu hampir akan zina. Ini kita dengar firman Allah Ta'ala, maka engkau faham daripada firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Engkau faham apa? Akan teguh daripada hampir zina. Larangan daripada menghampiri zina. Menghampiri itu Quran larang dah. Berzina atau fahishah tu keji. Hampir zina sudah dilarang. Maka faham daripada firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, ni faham akan teguh daripada hampir zina. Dan jikalau fadu takdir, ini sambung dengan tadi lagi ni. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab. Apa hijab? Dinding lah hijab ni. Tahu? Oh, puan hijab juga tau. Bukan gitu. Bukan ada kempen berhijab. Dinding ke tau? Bukan gitu tau. Dinding lah. Kita faham dinding ni kayu lalu lah. Kalau dengar pakai yang tu dinding macam mana. Ya, hijab. Hijab tu dinding. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab. Hijab antara engkau dengan sifat kalam Allah yang qadim. Manakala Allah Ta'ala beri engkau dengar akan sifat kalam Allah yang qadim, nescaya engkau faham. Nescaya engkau faham daripada sifat yang engkau faham, daripada sifat yang qadim, yang Allah buka hijab. Yang Allah buka hijab akan ini makna mana? Ini makna teguh daripada hampir akan zina. Fokus sikit ni. Tak payah mana.
Tapi kita kena fahamlah antara kalam ismi, kalam nafsi, sifat kalam yang dari zat Allah, sifat yang ke-13, dengan kalam lafzi, iaitu kalam Al-Quranul Karim yang kita duk baca. Ni fardu ain lagi ni. Faham tak? Dah faham sini. Yang pertama tetap dah. Sekarang ni kita bicara sifat yang ke-13, sifat kalam. Sifat kalam Allah ni tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada akidah yang terpesong, mereka berpegang sifat kalam Allah berhuruf bersuara, tu pegangan yang salah. Huruf suara ni makhluk Allah Ta'ala. Huruf suara makhluk Allah. Huruf yang timbul tu Allah buat. Suara yang bunyi tu Allah buat. Huruf tu timbul, zahirnya manusia tulis. Huruf tu panggil timbul ke apa? Orang tulis-tulis tu ada huruf tu, timbul huruf tu, makhluk Allah, Allah yang jadikan. Zahirnya orang yang tulis, zahirnya guna pen yang dia dakwah, itu zahir dia. Jadi huruf siapa buat? Makhluk Allah. Bukan hamba yang buat, bukan dakwah pen yang bekas. Kalau hamba buat dakwah pen yang bekas, berarti huruf tu bukan makhluk Allah. Ada benda yang bukan makhluk Allah. Mana Allah Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam. Dah. Huruf tu Allah bukan Tuan, sebab bukan Allah yang buat. Oh, habis lah itu. Kan? Jadi huruf tu makhluk Allah. Tiba-tiba sifat kalam Allah ada huruf. Salah sangat-sangat lah, sebab sifat kalam Allah qadim. Huruf tu makhluk baharu. Makhluk Allah barulah huruf tu. Suara gitu juga makhluk Allah. Keluar bunyi ni bukan kerana lidah yang buat, Allah yang jadikan suara. Apa suara sekalipun yang bunyi, Allah yang jadikan. Kan bunyi angin yang bertiup, bunyi macam-macam lah. Kan bunyi macam-macam tu kan. Bunyi apa? Berabuk okey. Dah bunyi hok itulah, kalau mari angin kuat tu kan, hok bunyi tu. Berabuk apa? Hok barang-barang terbang tu semua apa? Bukan berabuk. Ke berabuk? Berabuk tu habuk. Lain hok bunyi. Hok apa tu hok berabuk panggil ni, hok bunyi degar-degar tu lah. Angin mari tu kan, dengan apa yang terbang kan. Bunyi apa? Bunyi apa okey? Berudung rapok. Berudung rapok. Berudung rapok lah. Kenapa bunyi berudung rapok? Dah macam-macam benda terbang. Angin tu bunyi kuat dah. Lepas tu macam-macam benda terbang. Apa ni? Berudung rapok. Pandai sebut pidau. Pandai? Ya ke tidak mula. Berudung rapok. Saya tak pandai nak sebut. Tapi tahulah perkataan tu. Saya tahu perkataan tu. Tapi nak sebut berudung rapok. Berudung rapok. Orang Terengganu pun kena belajar juga. Lorat Terengganu tahu. Mari mana bunyi macam-macam, berudung rapok mari mana? Makhluk Allah. Bunyi tu mungga dia ni, kan dia kan benda ni, belaga benda ni. Keluar bunyi makhluk Allah. Semua makhluk Allah lah pegangan kitanya. Tapi kita cakapnya bunyi apa tu? Bunyi zing terbang. Bunyi macam-macam lah. Mana bunyi tak sebab lah. Tapi huruf suara bunyi apa sekalipun, makhluk Allah. Tiba-tiba ada pegang terpesong, sifat kalam Allah berhuruf bersuara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab apa? Huruf suara makhluk Allah baru. Sifat kalam Allah sifat kalam yang sedia kala, sifat yang qadimah. Ada ni. Ini pegangan ni. Ni jangan pula pegang pen, gerak pen. Ingat, gerak pen tu Allah buat, bukan kerana turut tangan yang bergerak. Lupa je gerak pen Allah buat.
Ingat gok pen kena tangan yang buat gerak, tapi ada nulis lah jawapan dia. Dah. Dek ni ada ajaran sah ni, ajaran salah. Ni pegang pen. Gerak tak pen? Gerak. Kenapa? Kerana tangan hok pegang pen tu bergerak. Gerak pen Allah buat, bukan turut tangan yang bergerak. Tangan bergerak, pegang pen bergerak. Gerak pen bukan tangan yang buat, Allah yang buat. Ingat Allah yang gerak pen. Kalau dakwah, Allah yang kalau dakwah. Putus orang gila lah jawapan dia. Dia so ingat. Dah ingat je tapi Allah. Sungguh ni jangan main. Dah ingat kita, tapi pegangan kita gitulah. Jadi sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan kita bicara sifat yang ke-13. Sifat kalam Allah yang qadimah. Kemudian sifat kalam Allah yang qadimah itulah dipanggil kalam ismi, alif, sin, mim, ya nisbah. Ataupun kalam nafsi, nun, pe, sin, ya nisbah. Kalam ismi ataupun kalam nafsi. Itu sifat kalam, sifat yang ke-13. Kena ingatlah tunya. Ingat sebutan tu bukan fardu ain, tapi faham tu mustahak. Apa dia ismi? Nama bagi sifat kalam yang di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ismi, isim. Nafsi pula, apa makna nafsi? Kena kepada, samalah, sifat kalam yang di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat 13 dipanggil kalam ismi, ataupun dipanggil kalam nafsi. Kena ingatlah tu, ismi, nafsi, tu perkataan dia. Biar pentingnya pegangan kita. Sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, itu kalam nafsi dia panggil. Kemudian kalam lafzi, kena kepada lafaz yang kita baca daripada Al-Quranul Karim. Lafaz yang kita baca daripada Al-Quranul Karim itu dipanggil kalam lafzi. Lafaz sebutan kalam lafzi yang ianya adalah makhluk Allah. Apabila makhluk Allah, maka ianya adalah baharu. Tetapi wajib kita mengatakan, ingat baik ni, wajib kita kena kata Al-Quran kalam lafzi, huruf yang kita duk baca tu adalah qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat majlis ilmu je kita beritahu. Ini kita berulang kali dah ni. Al-Quran, lafaz yang kita baca memanglah makhluk Allah. Huruf, bagi, titik, takkan qadim pula. Memanglah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Tapi walaupun sebenar-benarnya makhluk Allah berarti baharu, tetap wajib kena kata Al-Quran kalamullah. Beberapa lafaz yang kita baca itu adalah qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah, beberapa lafaz yang kita baca itu adalah qadim. Bila qadim bukan makhluk Allah, walaupun hakikinya memang makhluk Allah. Bila makhluk Allah jadi baharu. Ada ni. Yang mana yang diturunkan kepada rasul-rasul, kesemuanya adalah kalam lafzi. Pada ni ada yang diturunkan secara serentak, siap semua. Adapun Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi yang diturunkan tu sifat kalam Allah yang qadim ke? Sifat kalam Allah yang qadim tidak bercerai daripada zat Allah selama-lamanya. Sifat kalam Allah yang qadim tidak bercerai daripada zat Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah yang qadim diturunkan kepada rasul-rasul. Ya.
Kemudian kalamullah yang diturun pada Rasul-Rasul ni 104 buah benar. Ada. Diturun pada Rasul-Rasul. Sifat kalam Allah tak cerah daripada zat Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah pula esa. Satu sifat kalam. Kan wahdaniyah pada sifat dahulu kan. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan kan. Apa makna wahdaniyah pada sifat? Sifat kudrah satu, sifat iradah satu, sifat ilmu satu, sampailah pada sifat kalam satu. Tapi kalamullah yang diturun pada Rasul-Rasul 104 buah. 104 buah tu sifat kalam Allah yang qadim, yang esa. Yang satu sifat kalam Allah tidak. Sifat kalam Allah tidak bercerah daripada zat Allah selama-lamanya. Jadi yang diturun pada Rasul tu kena kepada kalam lafzi dia panggil. Beberapa lafaz yang kita duk baca. Kita kalau duk belajar molek lah, macam mana pegangan kita dengan Quran yang kita baca tu? Macam mana pegangan kita dengan Quran yang kita baca tu? Pegangan kita ni Quran yang kita baru beli, Quran yang kita pakai lama dah. Macam mana pegangan kita? Quran yang kita duk pegang, yang kita duk cium tu, qadim ke baharu? Qadim ke baharu? Yang qadim dua je. Zat Allah yang qadim, sifat Allah yang qadim. Quran tu sifat Allah ke? Yang qadim yang kita boleh pegang. Jadi sifat kalam Allah berpisah daripada zat Allah. Dah. Yang kita duduk baca Quran selama-lama ni. Kita duduk baca Quran selama-lama ni. Kita duduk pegang Quran, bawa Quran, junjung Quran, simpan Quran, letak molek Quran. Quran baru pun ada, Quran lama pun ada. Macam mana pegangan kita dengan zat Quran yang ada huruf tu? Qadim ke baru? Memang qadim. Qadim lah. Kertas tu kan, huruf tu kan. Kertas makhluk Allah, huruf makhluk Allah. Tapi walaupun baharu, boleh tak kita nak kata baharu? Tu kalau kita dah ngaji. Haram kita kata baharu. Wajib kena kata qadim. Tepuk dahi pula kitanya. Tepuk dahi lah kitanya. Barang baru wajib kata qadim. Kalau kata baharu, haram, pasik kamu. Ada pasik orang berdosa besar ni, pasik lah. Nak jadi wali nikah tak boleh dah. Nak jadi saksi nikah, tolak dia orang dah. Kau nak kira. Memanglah orang kita duk pegang tu adalah baharu. Yang kodingnya mana? Yang koding sifat yang ke-13. Yang koding sifat yang ke-13. Itu koding. Sifat yang ada di zat Allah, yang tidak bercerah daripada zat Allah, yang esa. Satu sifat kalam Allah. Esa tu, esa pada sifat. Qudrah satu, iradah satu, sampai ke kalam satu. Hak tu sifat 13. Hak koding. Macam mana dengan Quran berapa lafaz kita baca? Baharu. Tapi hak koding sifat 13 panggil apa? Kalamullah. Hak baharu, kalam lafzi yang kita dah baca ni, kalamullah. Kalamullah juga. Hak koding pun kalamullah. Hak baharu ni kalamullah. Jadi apabila dua-dua tu satu nama, kalamullah belaka dua-dua, nak jaga. Takut pergi jadi salah. Mula-mula pandai lagi letak. Hak kalamullah yang baharu ni, hak duduk depan kita ni. Hak kalamullah di zat Allah sifat 13 tu qadim. Tu orang pandai bagi. Tapi apabila hak di depan mata kita kalamullah, kalam ni kalam Allah. Sifat yang ke-13 kalam juga. Yang kita baca ni kalam juga. Kalam Allah ni baru. Dia pun pergi pada hak sifat kalam Allah pun baru juga, jatuh kapih lalu. Maka hak bawah hak depan kita ni wajib kena kata qadim,
haram kata makhluk, haram kata baharu. Itu je. Ini cermatnya. Sebab apa? Sebab kalam yang ada di zat Allah tu baharu, kafir teguh. Pada nak jaga, takut dia kafir itulah. Tak apalah. Hak ada depan kita ni oleh kerana nama sama, kalam Allah juga. Di zat Allah pun Quran, yang kita baca ni pun Quran. Jadi sama-sama nama yang sama. Hak qadim, hak baru nama sama. Jadi hak qadim tu hak di zat Allah, hak baru ni berapa lapas yang kita baca, hak ni hak depan kita ni hak kata qadim habis. Jadi orang ni qadim belaka. Jadi qadim belaka, selamat daripada pergi naik kepada sifat kalam Allah yang qadim kata baru. Itu je. Boleh bagi dua tau. Ni bagi dua molek ni. Sebab ada yang pelik sungguh tu. Dia cerita, adalah mereka berpegang akidah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW ni, yang kita duk baca ni, yang diturunkan selama 23 tahun, yang kita baca ni sampai sekarang, tiba-tiba bukan qadim, tiba-tiba kata makhluk Allah. Mana apa yang kita baca ni? Kalam yang qadim ke? Kalam yang qadim tu sifat yang di zat Allah. Tiba-tiba sifat di zat Allah berpisah daripada zat Allah, duduk depan mata kita. Lepas tu kena bagi molek dua tu. Satunya sifat kalam, sifat yang 13, kalam ismi, kalam nafsi. Satunya kalam lafzi, beberapa lafaz yang kita duk baca tu. Kemudian berapa lafaz yang kita baca itulah yang menunjukkan atas sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran yang kita duk baca ni menunjukkan atas sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dan sifat kalam dan Al-Quran yang kita baca ni menunjukkan barang yang menunjuk atasnya oleh sifat yang qadimah. Sifat kalam kita baca ni kita faham kok macam mana. Sifat kalam dari zat Allah pun faham yang sama. Ni dia pun datang umpama apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah kita dengar sifat kalam Allah yang qadimah, serupa dengan kita faham sama dengan kalam lafzi yang kita duk baca. Ni dia nak cerita molek, ambil molek sini. Umpamanya, contoh atau dalam hak rumi tu dia buat koma tu. Umpamanya apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala, ini kalam lafzi lah ni yang kita dah baca ni. Mana wala taqrabuz zina, ada huruf tu kan, itu makhluk Allah baru. Artinya dan jangan kamu hampirkan zina. Maka engkau faham, engkau reti daripada firman Allah Ta'ala wala taqrabuz zina. Kalau lafzi ni lah, kalau lafzi ni faham apa? Akan teguh daripada hampir zina. Faham situlah pada ni. Hak ayat tu berhuruf, kita faham, kita faham. Ada hak kita faham. Ada ni. Macam ginilah contoh. Kita baca tulisan orang dalam FB. Kita baca tulisan orang tu, kita fahamlah apa yang ditulis itu. Sama tak kita faham apa yang ada di penulis? Sama lah. Ambil mana kita faham? Tu dia tulisan dia tu. Tapi apa yang ada di fahaman penulis, dia pun tulis pergi pada fahaman kita. Sama tak fahaman kita dengan apa yang dipahami oleh penulis? Sama. Tapi kita jadi sama tu ambil daripada kita tengok tulisan dia. Maka kita fahamlah apa yang dipahami oleh penulis. Kalau kata hak dia faham tu betul, kita fahamlah dia faham tu. Kalau dia faham tu salah, kita fahamlah dia jadi bingung. Gitulah. Tengok dia tulis tu, bingung tu kan menulis ni. Orang mana ni? Sekarang ni kan mabuk ketung ya. Sekarang kalau pelik mabuk ketung, lepas tu gam download. Kau ada gam download? Download tu apa? Gam download. Gam tayar. Gam jenama download. Bukan tayar.
Daya dangdut. Gang ada nama dangdut. Mana pun. Mabuk gang dangdut. Dia buka gang tu dia sedup orang kali. Dah. Apa dia tulis? Kita pun faham. Bahawa dia faham tu bingung. Pada ni. Hak yang kita faham tu. Hak yang kita tu faham. Ambil dia tulisan tu lah. Tapi kita faham. Sama tak dengan apa yang dipahami oleh penulis? Sama lah yang kita faham. Tapi kita tahulah bahawa dia faham tu salah. Gitu. Buat bandingan gitulah. Jadi kita faham akan firman Allah Ta'ala ni. Kalam lafzi. Wala taqrabuz zina, kita faham. Tegah daripada hampir zina. Faham gitu. Dan jikalau dihilangkan dan engkau akan hijab. Mana Allah Ta'ala angkat dinding antara kita dengan sifat kalam Allah yang qadimah. Nescaya engkau faham daripada sifat yang qadim itu akan ini makna mana? Tegah daripada zina. Makna faham nak? Wala tabu zina tu tegah faham kita tegah zina. Kalau kita boleh dengar sifat kalam Allah yang qadimah, kita faham dengan fahaman yang sama, Tuhan tegah zina. Tapi tak bunyilah macam wala taqrabu zina tu. Sebab sifat kalam Allah yang boleh dengar tu, kalau Tuhan buka hijab, buka dinding, tidak berhuruf, tidak bersuara, tak ada huruf macam wala taqrabu zina. Tapi fahamnya, faham tegah dari zina juga. Macam mana? Kalau Tuhan buka hijab, buka dinding, kan kita kan bicara sifat ma'ani kan. Sifat ma'ani sifat yang ada, qudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab, kita boleh tengok sifat qudrah Allah, sifat iradah Allah ada. Sebab sifat tu ada. Sifat tu ada. Dan tiap-tiap benda yang ada sah dia dengar walaupun tak ada bunyi. Gitu je lah. Jadi sekarang ni kalau Tuhan buka hijab, buka dinding, dengar kita boleh dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang ada tu. Sebab tu sifat ma'ani kan. Kita akan faham sama dengan faham wala taqrabuz zina, iaitu faham tegah daripada zina. Tapi yang didengar daripada sifat kalam Allah tu tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi sifat kalam Allah ada ke tak? Ada. Boleh dengar ke tak? Boleh dengar kalau Allah buka hijab. Bila kita dengar sifat kalam Allah, kita akan faham sama dengan ayat wala taqrabuz zina yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu nak cerita. Macam mana? Ini ilmu kalam ni. Di antara nama ilmu tauhid, ilmu usuluddin, antara namanya ilmu kalam lah. Sebab ilmu kalam ni dak jalan molek, mudah tergelincir. Nama ilmu tauhid ni ilmu kalam. Cuma kita belajar sampai tangga mana. Sifat kalam Allah sifat 13. Al-Quran kalamullah juga ni. Jadi Al-Quran ni sifat 13 ke? Sifat kalam Allah yang qadimah ke? Tak, ini kalam lafzi. Sifat kalam Allah yang qadimah tu kalam ismi, kalam nafsi. Nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Apabila Ahli Sunnah wal Jamaah mengharamkan, bila Ahli Sunnah wal Jamaah mengharamkan kata Al-Quran kalamullah ni makhluk baharu haram, dia lajak pula faham memanglah Al-Quran tu coding sungguh-sungguh. Jadi waktu sifat kalam Allah pula jadi kan dahulu kan muafakat Ahlus Salaf haram kata Quran tu makhluk. Wajib kena kata Quran tu coding. Quran yang kita baca tu, beberapa lapah yang kita duk baca tu. Jadi ada orang faham pula, memang Quran yang kita duk baca tu memang coding. Memang coding. Bukan baharu, bukan makhluk. Coding zat Allah dengan sifat Allah coding.
Oh, kalam Quran tu sifat Allah. Oh, jadi sifat Allah berpisah daripada zat Allah. Kan? Kita kena selu-selu lah ni. Selu-selu. Kalau kita akidatun najih ni ambil molek, biar kemah molek, biar tahqiq molek. Memanglah sifat kalam Allah tu, memanglah Al-Quran tu baharu. Jaga, jangan kata baharu, wajib kena kata koding. Tiba-tiba bila wajib kena kata koding, koding hakiki sungguh. Dan kalau dia hakiki, Al-Quran yang kita baca tu sifat kalam ke sifat Allah? Sifat Allah boleh berpisah daripada zat Allah. Cuba faham boleh. Hak Mu'tazilahnya dia nak kata totok lalu dah. Al-Quran adalah makhluk baharu. Itu Mu'tazilah. Ahli Sunnah dah. Wajib kena kata koding. Timbul gulungan pula koding sungguh-sungguh. Pula dah. Macam mana kalau kita nak banding gini? Nak banding perkara jahat, qada Allah. Ada satu gulungan, ada. Mana ada qada Allah perkara jahat? Mana ada qada perkara jahat? Tak ada tu satu. Pada ni. Satu lagi pula. Hak jahat qada. Maka dia pun mudah-mudah. Tak semayang, qada. Tak puasa, qada. Tu dah aurat, qada. Jadi hak ni jenis bengong pesening. Hak ni jenis bengong pesening. Hak satunya dia tolak tambah. Dah. Perkara jahat bukan qada. Dak. Ijma' ahli sunnah jemaah perkara jahat qada. Kalau gitu kau ni buat apa-apa benda jahat qada. Buat benda jahat qada. Ada ni. Nak jadi hala kejabariyah pula. Ini sama apa ni? Mu'tazilahnya Al-Quran adalah makhluk Allah baharu. Makhluk Allah baharu. Ada. Muwafaqah Ahlus Salaf, haram kata Al-Quran yang kita baca tu makhluk Allah baharu. Wajib kena kata koding. Maka ada pula kau telajak ni, kalau gitu kau Al-Quran berapa lapah yang kita baca ni memang kalam Allah yang koding tu koding hakiki. Itu koding hakiki. Sifat kalam Allah duduk depan kamu. Ni. Kita nak letak hak dua tadi, kita letak bandingan. Hak sebelah. Nak banding macam hak dua tadi. Mu'tazilah perkara jahat. Dah. Bukan qada Allah. Ahli Sunnah ijma' qada Allah. Kalau gitu kau berlaku benda jahat qada. Berlaku benda jahat qada. Orang pun kok pada qada. Ada ya lah. Orang pun terajang sekali. Kenapa terajang? Qada. Gitu. Jadi mudah-mudah pula sandar perkara jahat pada qada. Haram gitu, haram. Perkara jahat pilih hamba sendiri. Ni pula Mu'tazilah memang pilih hamba sendiri, tak ada kaitan langsung qada. Dia waktu pula. Ni sama ni. Mu'tazilahnya Al-Quran kalam lafzi, berapa lapah kita baca makhluk Allah baharu. Ahli Sunnahnya ada Al-Quran kalam lafzi, berapa lapah yang kita dah baca tu qadim, bukan makhluk. Ada timbul pula memang waktu turun ke Nabi ni memang qadim. Jadi sifat Allah Ta'ala berturun kepada Nabi SAW. Jadi sifat Allah berpisah daripada zat Allah. Kalamullah pula 140 diturunkan. Dia kata kena pada perhati selu-selu. Ada ni pula timbul macam-macam pula. Tapi apa yang ada dalam Quran, yang kita faham dalam Quran, kalau Tuhan buka hijab, kita boleh dengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak bersuara, kita akan faham dengan sama dengan hak dalam Al-Quranul Karim, kalam lafzi, ianya baharu, ianya makhluk Allah, berapa lapah yang kita baca tu. Ini contohlah. Contoh ayat lain pula. Ni wa aqimis salata li zikri, contoh.
Kita faham daripada ayat Quran tu, Allah perintah kita dirikan sembahyang kerana mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Faham situ? Faham Allah perintah sembahyang. Kalau Allah buka hijab, kita boleh dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak buruk, tidak bersuara, kita akan faham sama juga Allah perintah sembahyang. Itulah. Sama dengan ayat yang lain pun samalah. Ayat qul huwallahu ahad, kita faham macam mana? Faham Allah Tuhan yang esa. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan sifat kalam Allah yang qadimah, diperdengarkan sifat kalam Allah yang qadimah, kita faham sama juga. Faham apa? Allah Tuhan yang esa. Gitu. Tapi bukan di sifat kalam Allah yang qadimah bunyi macam qul huwallahu ahad, sebab sifat kalam Allah yang qadimah tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu je. Ini antara dua kalam. Kalam lafzi Al-Quran, berapa lapah yang kita baca, dengan sifat kalam Allah yang qadim, yang esa, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Dah dua ni. Maka madlul kalam lafzi itu iaitu madlul kalam nafsi. Madlul apa pula? Apa dia madlul? Ada tak ada bahasa Melayu? Tak ada tau. Madlul ada bahasa Melayu tau. Mafhum? Mafhum. Madlul bahasa Arab. Mafhum bahasa Arab. Madlul ni perkara yang menunjukkan. Mafhum perkara yang kita faham. Madlul ke mafhum ke makna ni satu makna je. Madlul, mafhum, makna, satu makna je. Dia madlul bahasa Arab tapi Melayu tak ada lah. Mafhum bahasa Arab tapi Melayu ada. Makna bahasa Arab, bahasa Melayu ada. Wala takbuz zina, kita faham apa? La tegah zina. Makna dia apa? Tegah zina. Mafhum dia apa? Tegah zina. Madlu dia apa? Tegah zina. Tapi tubik madlu tadi. Alah madlu apa pula ni? Dah sekarang wala taqbuz zina. Makna dia apa? Tegah zina. Mafhumnya apa? Yang difahamkan. Mafhum tu yang difahamkan. Apa dia? Tegah zina. Madlunya apa? Tegah zina. Satu makna lagi tu. Maka madlu kalam lafzi mana? Wala takabuz zina tu, itu iaitu madlu kalam nafsi. Kalam yang ada di zat Allah, kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama je. Yang dipaham daripada wala takabuz zina, tegah zina. Yang dipaham daripada kalam nafsi, tegah zina. Madlul yang sama, mafhum yang sama, makna yang sama. Mana? Selu-selu dah ni. Selu sungguh ni. Samalah. Maksud pun bahasa Arab juga. Samalah. Sama je. Tapi itu jadi bahasa Melayu. Samalah. Mafhum makna jadi bahasa Melayu. Madlu tu lah. Madlu ni yang menunjuk. Dalil-dalil itulah yang menunjuk. Wala tabuz zina menunjukkan atas tegah zina. Kalau buka hijab, kita boleh dengar sifat kalam qadimah menunjukkan atas tegah zina. Dia gitu. Yang madlu ni yang menunjuk itulah. Makna mafhum sama je. Jadi maka madlu kalam lafzi wala taqrabuz zina tu. Apa dia madlu dia? Tegah zina lah. Iaitu madlul kalam nafsi, kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam ismi, nama bagi sifat kalam di zat Allah ta'ala. Kalam nafsi, sifat kalam yang ada di zat Allah ta'ala. Sama je lah sifat yang ke-13. Arti kalam nafsi. Artinya arti kalam nafsi ni kalam yang berdiri, kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala.
Kalam yang berdiri zat. Haji mana? Kalam yang berdiri zat lalu. Dengan zat tak ada. Kalam yang berdiri zat. Dia qaimatun bizati. Kalam yang berdiri yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu makna kalam nafsi. Kalam nafsi, tengok ejaan dia molek, artinya arti kalam nafsi. Kalam yang berdiri, mana yang ada di zat Allah Ta'ala. Nafsi ni kan zat. Nafsi ni zat. Kalam nafsi, kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Nafsi ni zat lah nafsi ni. Nafsu tu zat, diri. Jadi kalam nafsi dengan mana apa? Sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu kalam nafsi. Dan jikalau engkau kehendaki, dan jikalau engkau kehendaki, nescaya engkau kata ialah. Ialah ni madlu lah, madu kalam lafzi. Ialah umpamanya ayat kita. Ni ayat kita. Tadi dia kata madlul kalam lafzi itu iaitu madlul kalam nafsi yang dipaham, yang digerti daripada kalam lafzi. Tegah zina ialah apa yang difaham, yang digerti daripada sifat kalam Allah yang qadimah jikalau Allah buka hijab. Dia nak peseng ni. Dan jikalau engkau kehendaki, tadi payah dah nak buat ayat lain, mana nak, kalau nak buat ayat lain, nak buat kata lain, nescaya kau kata mana pendek je, ialah umpamanya. Gitu je. Apa ialah umpamanya? Ialah tu madlul kalam lafzi, umpamanya sama dengan madlul kalam nafsi. Itu je lah. Nak tukar ayat. Kalau tadi dia kata maka madlul kalam lafzi itu iaitu madlul kalam nafsi. Begini lah. Kalau kita tukar pendek ayat, kata mana? Ialah umpamanya. Balik awal kita tengok. Ialah umpamanya. Jangan ialah umpamanya. Ialah nak kena kembali pula. Gini. Kata mana? Madlul kalam lafzi umpama madlul kalam nafsi. Gitu. Ialah umpamanya, pening kitanya. Ialah apa? Okey. Gini, nak kata gini pun boleh. Mana apa? Madlul kalam lafzi sama dengan madlul kalam nafsi. Sama je. Apa yang dipaham daripada wala taqrabuz zina, tegur zina, umpama serupa je yang dipahami daripada sifat kalam yang qadimah, yang esa, yang ada di zat Allah Ta'ala. Dia gitu. Sama. Matlu dia sama, mafhum dia sama, makna dia sama. Tapi kalam lafzi ni ada huruf, wala taqrabuz zina. Ada pun kalam nafsi, sifat kalam di zat Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Gitu. Tapi apa yang difahami sama. Kepenat. Kita ni gulung bila ni penat tak penat pun sejam kita ngomong. Ya sejam lah. Ada sejam lah. Tu ada jam tu dinding. Tu 8.43 barunya. Tadi mula 7.54. Tengok molek. Terbeti insya-Allah 8.54. Jadi kalau engkau kendok nak kata lain lah, kata gini lah, tak apa. Kata mana? Syarat kau kata madlu atau madlu ni payah pun. Mafhum yang kita faham, yang kita reti daripada kalam lafzi, wala taqrabuz zina, tegah zina, sama dengan madlul kalam nafsi. Apabila Allah buka hijab, patut takdir Allah buka hijab, dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang di zat Allah,
kita faham pun sama juga tegah zina. Gitu je lah. Berat lagi. Ni tak apa ni, kita orang masjid ni gelung bila ni orang FB tu. Orang FB. Jangan benda ni ada ilmu-ilmu yang okey je, tapi kalau dikerak-kerak dimaksud dengan FB, boleh jadi fitnah. Ada ni boleh jadi fitnah. Dah dia sama je apa pembicaraan, bicara apa sekalipun, kerak-kerak, ambil pendek-pendek, boleh difitnah lain dah. Apa perkara sekalipun, kerak je, awal tak ada, ujung tak ada, tunjuk tengok. Macam-macam lah orang faham. Orang pun kutuk macam-macam. Kena-kena cerita sebenarnya, awal macam mana, hujung macam, baru tahu. Gitu lah. Bahaya tu. Jadi ni pun sama lah. Tapi ni jangan duk potong-potong lah ni. Jangan buat TikTok lah pula. Ni. Tapi kalau boleh guna ayat yang kita ni baca kita, kena turut susunan ayat kita. Mungkin kalau bicara secara tu mungkin lebih mudah nak faham tau. Nah ceritanya apa yang dipaham daripada wala taqrabuz zina, fahamnya apa? Tegah zina. Fadu takdir Allah buka hijab, buka dinding, kita boleh dengar sifat kalam Allah. Jangan duk fikir ni. Sebab di atas mustahil kita boleh dengar sifat kalam Allah di bumi ni. Kalau fadu takdir Tuhan boleh dengar kita sekarang, fadu takdir. Kita boleh dengar sifat kalam Allah yang qadimah ni, yang tidak buruk suara, kita akan faham dengan maksud yang sama, tegah zina. Gitu je. Tapi kalam lafzi lain. Kalam nafsi lain. Madlu dia sama. Kalam lafzi beberapa lapah yang kita baca baru makhluk. Kalam nafsi sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak buruk, yang tidak besar, yang esa. Itu lain, tapi apa yang dipahami sama. Kerana engkau kata ialah umpamanya, ialah tu kalam madlul, kalam lafzi, umpamanya sama dengan madlul kalam nafsi, kerana berlainan keduanya. Berlainan keduanya, kedua madlul ni, dengan iktibar yang menunjuki. Iktibar yang menunjuki itu lain lah. Menunjuki dengan wala taqrabuz zina ada huruf. Yang menunjuki dengan kalam nafsi takkan sama, sebab tu tidak berhuruf. Beza di situ je, tapi maksud dia sama. Tapi yang menunjuki itu memanglah beza. Bahkan tadi wala taqrabuz zina je ni, bahkan segala lafaz yang kita baca tu, satu Al-Quran tu, daripada Al-Fatihah sampai ke An-Nas. An-Nas ujung dia apa? Minal jinnati wan nas. Daripada Fatihah sampai ke akhir. Bahkan contoh tadinya wala taqrabuz zina. Bahkan segala lafaz yang kita baca akan di itu. Ini Al-Quran tu kan yang kita nak baca ni, menunjukkan atas kalam Allah yang qadim dengan madlul yang sama. Madlul yang sama lah, dengan jalan dilalah iltizam yang urfi. Dilalah iltizam, dilalah ni dalil yang iltizam, yang urfi pada uruf, kerana tiap-tiap ni, tiap-tiap orang yang ada baginya bagi orang. Kalam lafzi lazim pada uruf, pada kian ramanya, bahawa ada baginya bagi orang yang ada kalam lafzi ni kalam nafsi. Gitulah. Orang yang ni umum lah, daripada manusia lah senang. Mana dilalah iltizamiyah, lazim mana lazim. Macam contohlah dilalah iltizamiyah, Quran tak kata di zat Allah ada kudrah. Quran tak kata. Cuma Quran kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah tak amat kuasa.
menjadi dalil mesti di zat Allah ada sifat qudrah, ada sifat kuasa. Quran kata dah. Kalau Quran kata dia panggil dia lah mutabaqah. Dia lah mutabaqah ni mana? Qul huwallahu ahad. Ada ni. Allah Esa. Itu dipanggil dilalah mutabaqah dipanggil. Menunjukkan atas makna yang sama. Quran kata qul huwallahu ahad. Dalil apa? Dalil Allah Esa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas amat kuasa. Cerita Allah amat kuasa. Dilalah iltizamiyahnya lazimlah di zat Allah mesti ada sifat kuasa. Tu bukan dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqahnya menunjukkan bahawa Allah amat kuasa. Di zat Allah ada sifat qudrah. Quran tunjuk, Quran beritahu gitu. Ada dilalah iltizamiyah mana apa? Lazim mesti daripada Allah yang maha kuasa ni ada sifat kuasa. Bagaimana? Macam sini. Orang yang ada baginya kalam nafsi, dia boleh bercakap, popang dia bercakap. Lazim pada uruhnya bahawa ada baginya kalam nafsi. Mesti ada sifat kalam di lidah dia. Ke mana? Dia yang bercakap tu, dia kata dah, saya ni ada sifat kalam, saya tak bisu. Dia cakap gitu. Dia ada? Tak pernah kata dah gitu. Cakap banyak, tapi tak pernah kata pun. Semua faham boleh, saya ada sifat kalam ni, dia lidah, saya tak bisu. Ada cakap gitu? Tak pernah. Tapi bila bercakap, pada uruhnya menjadi dilalah iltizamiyah, lazimlah dia ada sifat kalam di lidah. Gitulah. Tapi pernah tak dia kata saya ada sifat kalam di lidah, saya bukan bisu? Tak pernah kata. Tapi apabila dia boleh berkata-kata ada kalam lafzi, menunjukkan bahawa di dia tu ada sifat kalam nafsi. Apabila diturunkan Al-Quranul Karim kalam nafsi, menunjukkan bahawa di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah, sifat yang ke-13. Mana? Ni boleh dah kita bukti ni dekat sejam dah. Boleh dah. Sebab dia buat bermula dah tu kurungan dah. Tapi tak habis lagi ni bicara tadi ni, tak habis lagi. Hak tulis je ni, hak tulis je. Mana minggu depan tu ulang sekali lagi pula. Jadi minggu ni kalau tuan uji dengan agak samar-samar, kita ulang minggu depan. Jangan samar-samar, gustang janganlah. Samar-samar dia pun gustang. Ada gustang? Gustang okey dah. Ribut-ribut kan? Jangan gitu. Samar-samar bergerak perlahan-perlahan. Dah samar perlahan-perlahan. Samar je pulang balik lah bila nak sapa. Pelan-pelan lah. Kita berjalan kan. Dah pun nak napuk ni gelap Lepas tu balik. Bila nak sapa? Pelan-pelan lah. Mana? Jadi kita berhenti ni kau sama je dengan kita baca bicara hak malam ni. InsyaAllah minggu depan sekali lagi lah. InsyaAllah kita faham, cuma nak suruh cerita dah pandai gitu je biasanya kita ni. Faham InsyaAllah. Tapi suruh cerita sekadar tau. Dah nak cerita. Lepas tu bila nak ngajarkan anak, bukan langsung ngajar masjid, ngajarkan anak kita. Bila nak ajar? Bila nak ajar ke cucu? Ajar ni ke cucu kau. Cucu lari main telefon lah. Cucu dah main telefon. Dia kira ajar badan ni. Cucu kalau menengah lah. Cucu cerdik-cerdik kalau tinggi dah pegang mata lah. Ajar. Tapi main duk faham seorang begitu lah. Tapi alhamdulillah dah faham seorang pun. Tuan uji dengan tak faham. Ikhtiar usaha tak boleh bekal. Asbab tak boleh bekal. Faham tak faham, semuanya perbuatan Allah. Faham ujian, tak faham ujian. Faham ujian, tak faham ujian. Sebab apa? Kita duduk di negeri ujian. Kita duduk negeri ujian. Faham ujian, tak faham, lambat faham, tak faham sudah ujian. Kewajipan kita ni belajar buat asbab. Itu usaha pegangan kita. Itu usaha asbab tak bekas sama sekali. Bermula Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala ada baginya kalam lafzi.
dengan bahawa, dengan makna bahawa menjadi ya Allah akan dia lafzi pada Lauh Mahfuz. Kalau lafzi yang kita baca di kertas ni, hak timbuk kemudian pula ditulis jadi Al-Quran dari kertas. Hak kalau lafzi yang Tuhan jadikannya di Lauh Mahfuz, kemudian turun kepada Nabi kita. Lepas tu kemudian dicatat-catat, dihimpun. Jadi kalau lafzi ada di kertas. Hak di Lauh Mahfuz tu Allah yang jadikan. Hak di kertas ni pun Allah yang jadikan pada hakikinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna qat-talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.